Okay, hello semua, saya Ramil Amin. Hari ini saya akan buka lah, tengok dalam reel Aji King Titan Z ni. Sebab kat sini dia tulis aluminium body kan, betul ke tak saya tak pasti. Jadi kita kena buka lah. Saya pun takkan buka semua part lah, saya hanya buka part-part yang penting lah. Seperti orang kata main gear dia kan, kita tengok macam mana. Baik, kita kena tengok mesin dulu. Okay, sekarang ni mesin dia menggunakan screw in ya. Sini handle dia pakai Eva knob, macam gabus lah kata span, tapi lah boleh lah, lembut dia juga pusingan dia. Tapi sini nampak macam ada longgar sikit. Biasalah, mesin pun mesin murah katakan. Baiklah, kita terus je lah. Saya akan buka spool dahulu. Ni tali pun saya masuk tapi tak guna lah lagi. Masuk siap-siap berapa senang, nanti kalau nak pancing terus guna je, tak payah kata nak mancing nanti kalau kabut pergi beli tali ke apa ke. Okay, ni untuk dia punya lock spool dia. Sini biasa je, dia tak ada kata apa seal apa, sebab tak ada kata rubber pada sini bahagian apa lock dia ni. Okay, ni spool biasa standard. Dia ni clicker. Okay, ni dia punya untuk bunyi clicker dia lah. Pada untuk bagi spring tadi tu, orang kata apa sangkut kat sini dia dah bunyi lah ya. Okay, sekarang saya akan buka lah. Okay, macam ni kat dalam reel sini saya tengok dia pakai screw nut untuk lock rotor ni, tapi sayangnya dia tak ada orang kata apa macam nut kecil untuk bertahan daripada nut pinion ni daripada terbuka setengah reel. Kalau reel bagus dia akan ada satu benda penahan dia. Apa takut gua bila pusing laju sangat pusing, yang ni pelan-pelan terbuka, rotor ni boleh bergoyang lah, menari lah. Saya akan buka rotor dulu. Okay, nutnya. Wow, sini nampak macam menarik. Dia ada cover untuk tutup one way ni. Cantik juga lah. Tapi sayang, walaupun dia ada cover untuk tutup, still ada lubang lagi kat sini. So percikan air tu boleh masuk lah. Sini pun ada. Tapi yang ni bagi saya dia tak sesuai untuk salt water lah. Sebab bearing dia ni dia pakai bearing yang jenis tak tutup, bearing biasa. So kalau pakai rain ni, kalau mancing laut juga kena kerak-kerak lah, buka bagi minyak servis balik. Kalau tak, bearing tu akan karat. Okay, ni dia punya rotor. Kita check tengok dia sama ada dia ada bearing ataupun tidak. Sebab dekat kotak dia tulis 3 ball bearing. Ini ada 3 ball bearing. 3 ball bearing plus 1 ball bearing. Satu tu maksudnya selalunya rotor lah. Rotor pula, dia punya one way. Baiklah, yang ni dia punya line roller. Line roller dia menggunakan bushing. Tapi bushing dia ni bushing brass lah, bahan yang bagus lah senang kata. Saya tambah minyak sedikit lah untuk bagi dia lebih semut, lagi lembut untuk pusing lah. Bahagian ni pun penting juga. Kalau roller ni tak fungsi, nanti tali dia akan belah roller, dan bila belah roller, roller akan rosak. Dan apabila roller rosak, dia akan merosakkan tali lah. Tu salah satu faktor jugalah kalau roller ni tak berfungsi dengan baik. Jadi kalau roller ni dia tak guna bearing. Tapi saya tengok macam nak upgrade pun susah juga nak cari bearing dia ni.
roda ni pun dah jadi hitam lah sebab dia, okay, nampak tu dia pusing dan lembut. Okay, sekarang saya teruskan je lah ke bahagian body. Jadi saya tak perlu buka lah untuk one way ni, saya hanya buka untuk cover dia saja. Saya tak pastilah rotor ni bahagian ni apa, tapi saya rasa rotor ni bahagian dia karbon tak pun grafik, sebab kan aluminium bila pegang dia tak sejuk sangat. Okay, ni untuk real. Ni untuk atas dia, dia punya apa, kaki mesinnya tebal juga lah sini, so tahan lah sikit. Sebab yang ni kalau pegang memang sejuk lah. Mungkin bahan dia betul lah tu aluminium body. Bagi saya kalau dapat yang metal body lagi bagus, sebab memang metal body lagi tahan. Bila kita kena ikan besar tak pun pengalaman mancing laut pakai batu ladung saya besar, pusing je mesin tu, bergoyang je. Tu baru orang kata apa, tarik batu ladung saya besar, belum kena ikan besar lagi, bergoyang-goyang sesilap boleh patah. Sebab tu saya pilih akan cari yang jenis metal tak pun aluminium. Berapa dah tahu dah, metal tu confirm lah kuat. Aluminium nombor 2, nombor 3 bagi saya pilih grafit, keempat baru karbon. Okay, satu lagi nut dekat tepi ni tak buka lagi. Wow, dengar tu, dia dengar. Betul, dia punya side sebelah body dia ni aluminium, yang ni pula ya, bunyi dia lain. Ni karbon tak pun grafit. Ini pula ini pula karbon tak pun grafit. Kita tengok punya gear dalam dia, nampak grease rupa tak ada langsung. Dia masih menggunakan bearing yang tidak ada seal. So bila guna ni kena kerak-kerak lah sebis. Okay, ni dia punya gear. Susah nak buka lagi, jadi saya kena buka dia punya shaft dulu. Okay, carutkan dia punya apa, shaft. Ni shaft dia standard lah, saiz 2000 besar ni. Okay, yang ni dia punya, nampak bila buka boleh tahan, tebal jugalah dia punya gear dia ni. Cantik jugalah, lihat. Dia punya orang kata apa, shaft gear ni dia pakai stainless steel, cuma hanya bahan gear saja. Ni gear ni pun nampak tebal juga ni, boleh lah bertahan lah. Kalau tebal gear ni orang kata apa, tahan lah sikit. Ada setengah tu dia punya bahan besi dia tak berkualiti, jadi boleh senang hancur dia punya gear. Okay, ni dia punya slider pun boleh tahan lah juga kan, sebabkan mesin ni kecil, slider dia pun taklah besar sangat. Slider pun dia ada guide dia sini, nampak ni. Dia tak nak bagi slider tu terangkat. Bila terangkat tu lah menyebabkan faktor slider ni pun boleh pecah. Baik, ni dia punya oscillation gear lah. Ya, oscillation dia, grease pun super ada tak ada je. Itu saya ingat saya buka nak masukkan grease baru. Oscillation gear dia pun boleh lah. Ni macam zing biasa, tak macam apa drive dia gini, dia punya zing nampak cantik sikit. Yang ni macam nampak tak berapa padat, tak tahulah kan. Tapi saya 2000 mana ada mainkan besar, selalu ultralight je. Okay, di bearing sebelah kanan dia sebelah aja dia pakai apa, dia pakai seal, sebelah lagi tak pakai seal. Anak-anak dah buka, jadi saya buka terus lah bahagian atas ni, nak tengok macam mana kat dalam ni kan.
ni dia punya one way. Dia nampaknya dia pakai spring biasa, terpelanting spring tu. Sekejap saya ambil balik. Standard nampak dia tak pakai seal bearing. Ya tu dia punya one way dalam. Saya malah nak buka one way tu. Jadi yang ni saya rasa tak perlu apa-apa, cuma saya perlu tambahkan grease pada apa, pada bahagian ni lah, bahagian pinion gear ni. Cabut bearing, jaga dia ada washer di atas, takut hilang washer tu nanti. Susah pula. Okay, yang ni dia punya apa, penahan dia punya bearing one way. Sekarang saya akan tambah grease lah. Grease pun saya pakai grease yang ni biasa je. Biasalah getar tangan ni. Sini hujan, sejuk. Tu yang terketar tangan tu. Okay, sekarang saya akan masukkan balik bearing. Dan saya akan masukkan balik lah. Bukan apa, tak nak takut one way dia terkabur. Saya tak nak terkabur, menyusahkan. Okay, itu cuma saya akan top up minyak lah pada dia punya apa. Kalau boleh halang nak top up minyak tu, better saya bergeris je lah. Kan, biar ada berminyak tak apa dalam ni. Kalau main air masin, tahan sikit. Okay, tambah sikit minyak pelencik dia. Sebab bearing yang terbuka punya senang nak tambah. Okay. Dia tak ada penahan skru. Setengah rim dia ada skru tepi bearing ni, tahan daripada bearing dia tercabut. So sekarang ni saya rasa penahan dia pakai cover ni lah untuk penahan ni. Kan? Tak apalah, saya tutup balik lah. Tak ada apa pun nak dibuat. Tu benda ni saja penahan dia. So penahan benda apa, penahan bearing tu hanya rotor ni dia. Bawah rotor ni. Sebab tu dia bawa washer satu. Saya kunci balik lah. So bahagian ni saya takkan buka lah. Malas nak buka kan, nanti berterabur dia punya one way, punya biji dia kecil-kecil tu. Kena nak pasang balik. Tapi bagi saya tengok gear, drive gear tu boleh lah, nampak lah macam cantik sikit lah. Nampak lah terpadat. Daripada macam beza dengan oscillation gear ni. Tengok colour dia pun nampak beza. Dia macam tak berapa padat nampak tu. Ni dia punya drive gear lah, tengok. Padan lah mesin ni. Mesin ni pun harga dia murah. Saya beli pun dekat RM90 je ni. Kat tackle, kedai tackle mana pada jual. Haji King, Taycan, Zeng. Okay, sekarang saya akan beri grease pada bahagian dalam ni lah. Sebelum tu saya masukkan siap lah bearing dia. Bearing dia ni halus. Okay. Alang-alang nak grease, saya bagi terus satu body senang. Buat pun nak kira grease. Kan, benda kalau nak guna salt water ni, taklah risau kalau ada bubur grease banyak ni. Kan, biar orang kata apa, air masin tu tak terlekat pada body lah. Okay, selesai untuk side plate. Sekarang untuk body dia, sebelah lagi body, saya akan tambah grease juga. Sebab ni bahagian aluminium. Aluminium ni lebih kurang macam besi lah kan. Takut je lah kalau besi kena air masin, lama-lama dia akan karat. Jadi kita nak jaga dia, salah satunya
nak menghalang air tu daripada air masin melekat pada body ni lah dia. Taruh grease pada dia punya body ni. Janganlah taruh sampai kat luar, kan nak pegang policing ni. Kan, taruh kat bahagian penting, dalam-dalam dia sahaja. Okay. Sekarang ni saya akan letakkan grease pada oscillation gear dia. Kita tarik dah grease selesai. Lihat ni, grease selesai. Saya ikutkan grease dia semua letak kat gear ni. Alah, sama je macam gear sprocket motor tu. Mana ada orang berminyak dekat apa ni, tempat lain. Orang akan berbuat antara gear yang akan berputar tu je. Yelah, sebab nak bagi dia lancar berpusing. Ni kalau bubuh tempat lain macam mana dia nak berpusing lancar. Sapukan bagi sekata. Lepas tu bahagian gear kecil dia ni, oscillation gear dia. Okay, bahagian lain lah pun juga lah. Apa misalnya kalau benda tu drill ni tak ada seal body, jadi air masin masuk habis lah. Okay, saya akan tekan pasang je. Okay, sekarang dia punya oscillation gear sama juga, buka bahagian dia punya gigi gear. Okay, belah atas ni pun sama, bubuh juga. Bubuh pun pada-pada lah, janganlah banyak sangat. Kan berlengah. Kau sama le macam koma makan sampai mulut berlengah. Selesa ke? Tak selesa kan. Okay, selesai bahagian tu. Sekarang dia punya slider. Grease saya pakai ni kasar sikit. Itulah silap beli. Tak apalah, pakailah. Nak buang bazir. Saya masukkan balik slider dia. Itulah lecehnya mesin kecil ni. Tak ajar lagi besar, susah. Baru masuk. Okay, sekarang dia punya apa besi dia, saya pakai minyak ni lah. Minyak ni ringan sikit. Dia taklah berat macam ni grease ni. Okay, sekarang masukkan dia punya shaft. Terus kita masukkan ke dia punya slider. Kita kunci balik ni slider. Saya sudah tambah sikit minyak ni sebab minyak grease kecil, minyak grease ni, minyak yang biasa ni dia tak kasar. Jadi bila dia bercampur dengan grease tu jadi tak berapa kasar lah. Okay, selesai di situ. Sekarang saya akan masukkan bearing dia. Bearing ni pun sama lah, saya rasa better bertambah grease. Tak apa. Yelah, kalau dah air masin pun kita nak guna juga. Kan air masin masuk naya je, rosak lah mesin. Okay, tambah sikit minyak ni nak bagi dia lagi smooth. Okay, dah selesai. Sekarang saya akan pasang terus lah dia cover dia ni bagi saya tengok unik juga lah. Nampak dia buka pun apa macam jarang lah nak ada mesin biasa buka cover dia macam ni. Selalunya saya tengok kalau buka cover macam ni pun Shimano, jenis-jenis lama.
apa contoh Shimano Speros, dia kalau buka dia mesti macam tu, dia punya apa orang kata apa, rail seat dengan cover side dia, apa rail cover body cover side dia sebelah lagi tu, keadaan macam tu. Setengah rail kalau buka rail biasa, dia cover dia sebelah sini dia buka, yang seat dia ni duduk belah kanan, yang ni seat buka duduk belah kiri. Okay, tak apalah, saya teruskan je lah. Kalau takut skru-skru ni karat ke apa, hempak je roboh, dia apa, kita sendiri pakai, kita nak apa tak apa protect kita punya mesin. Okay, sekarang saya akan masukkan rotor. Bagi saya rotor ni pun better break letak, sebab benda apa, bawah rotor ni dia akan bergeser dengan bushing tu, dengan bushing pula dah, dengan pelapik tu. So saya tambah lah bawah ni. Saya nak cari skru dah nanti untuk lock apa nut dia. Okay, sekarang dah masukkan. Dan sekarang ni dia jadi berat sebab pinion dia tu dah jatuh bawah. So kita kena kunci dulu. Bila kita kunci balik nut pinion ni, pinion tu dia akan naik dan dia takkan jadi berat lah sikit. Pinion ni kena kunci bagi ketat sikit lah, janganlah ketat sangat, jangan longgar nanti rotor ni bergerak, nampak dia bergoyang. Sebab tu lah kita kena kunci dia. Okay. Selalu kalau saya dah buka mesin, kat sini saya akan selalu bubuh minyak sikit. Kenapa? Bearing kan bearing ni cover dia tak ada cover, jadi tambah kat situ lah. Cara paling malas lah kalau saya. Belah ni pertama bersikit, bagi dia masuk kat dalam bearing tu, biar bearing tu jadi lebih smooth. Okay, sekarang cover bawah dia tutup balik. Terbalik pula dah, maaf. Okay, bentuk dia ni nampak rare lah. Bagi saya tak menyesal lah beli mesin ni. Dia lah bawah 100 kot, dapat aluminium body. Bukan senang nak dapat yang metal body ni bawah 100. Kalau dapat metal pun dia punya seat ni sahaja. Ni seat rail ni saja bawah sahaja besi sampai tekat ni. Tu adalah dalam berapa puluh ringgit. Macam rail apa, versus metalik. Tu je. Dia punya tangkai kaki ni saja besi, body dia kiri kanan biasa. Tapi saya versus tu body dia sebelah sama macam ni, body juga apa besi metal. So kita masukkan balik dia punya ticker. Okay, tambah grease. Dia punya drag washer pun saya tak check, tak apalah, malas saya nak check. Okay, bahagian ni pun dia terubur lapis sikit. Nanti berapa main air masin, benda rem murah ni sekarang dia pakai benda-benda biasa, takut jugalah karat lagi naik je. Ni dah pula padu. Sini pun bubur lah, tak sedap hati lah. Saya rasa saya buka je, tak jarang buang masa lah. Atas je cukup. Sini pun kena bor, sebab selalunya besi ni pun boleh apa, tak tahan karat juga ni. Main dengan air masin kan. Tempat habis di sini kat dia tu, habis buat dia turun kat dalam. Okey, sekarang saya terus pasang dia.
masukkan dia punya handle. Smooth ya. Bila dah top up balik grease je, saya tambah balik grease saya sendiri tadi yang smooth je. Baik, sekian saja daripada saya, Ramirul Amin. Okay, mana yang minat beli rem ni bolehlah cari kat tackle dalam Malaysia. Mana-mana yang kata apa luar Malaysia tu, Shopee pun ada. Tulis je Haji King Taycan Z. Taycan Z, Haji King. Ini aluminium. Boleh lah, padanlah dengan harga. Harga pun tak mahal. Okay, sekian daripada saya. Okay, mana yang follow saya tu, saya akan follow dia balik. Okay, yang mana like tu saya akan like balik. Yang mana komen pun saya akan balas balik komen. Apa pun, terima kasih.